Hari ini kita masuk 2 Muharram. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, maknanya telah 1444 tahun dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itulah masanya, tempoh masa yang begitu lama. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung kuliah kita pada pagi ini pada bab yang ketiga, mewaspadai muslihat iblis. Kita dah ceritakan dahulu bagaimana para ulama membahagikan fasa-fasa belitan tipu daya iblis, seperti mana yang dibuat oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata iblis ini akan menggunakan 6 peringkat, akan melalui 6 peringkat untuk menyesatkan manusia. Yang pertamanya, usaha dia yang pertama, peringkat yang paling tinggi, paling pertama ialah menjadikan manusia itu kufur ataupun syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dapati dalam kitab Ibnu Jauzi ini, dia mulakan bab yang pertama itu dengan kewajipan untuk berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, ataupun perintah mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Sebab bila kita tak ikut ahli sunnah wal jamaah ni, kita boleh terjerumus dengan pelbagai perkara-perkara yang menyalahi akidah. Jadi yang pertama, iblis nak sesatkan manusia ini melalui akidah, akan menjadikan manusia itu kufur ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita bagaimana syirik ini bukan setakat menyembah berhala, tapi syirik juga apabila kita duk tayangkan amalan kita untuk mendapatkan redha manusia, pahala daripada manusia kononnya. Kita nak dapat sesuatu ganjaran daripada manusia, itu pun syirik yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syirik kecil, iaitu dah riak. Dan kita juga dah cerita kufur dan syirik ini juga boleh berlaku ketika mana kita percaya kepada perkara-perkara kesialan. Kita percaya benda ni boleh bawa tuah, benda ni boleh bawa sial, warna ni boleh bawa tuah, warna ni boleh bawa sial, nombor ni boleh bawa tuah, nombor ni boleh bawa sial. Itu pun perkara-perkara kesyirikan. Dan kita dah cerita juga bagaimana percaya kepada bomoh, tok nujum, tok bomoh, tukang tilik. Itu pun perkara-perkara yang mujai unsur syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kalau tak dapat, kalau iblis dan syaitan ni tak dapat menjadikan manusia itu syirik ataupun kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha menjadikan manusia itu melakukan bid'ah. Sebab bila manusia itu melakukan bid'ah, bid'ah ni mereka-reka perkara-perkara yang tidak ada dalam agama. Dia pergi reka-reka sendiri. Tujuan dia mungkin dia rasa baik, aku tak rasa mana benda ni cukup. Dia bahaya. Bila dia rasa benda dalam agama ni tak cukup, dia reka sendiri. Ataupun dia rasa benda dalam agama ni tak sesuai dengan jiwa dia, dia reka sendiri. Dia rasa semayang ni penat, payah, dia reka semayang pakai niat. Tak payah nak rukuk, tak payah nak sujud, tak payah pergi masjid, duduk depan TV pun boleh semayang pakai niat. Contohnya, itu buat bid'ah. Jadi kalau bila kita buat bid'ah ni, Allah Subhanahu wa taala tentunya tak terima amalan kita. Kita dah Islam, okey dah, tapi bila buat bid'ah, kita bertemu dengan Allah dah tanpa pahala. Sebab kita buat benda tu tak ada pahala. Jadi bila kita bertemu dengan Allah, bila tak ada pahala, maka tempatnya bukan dalam syurga lah. Wal'iyadzubillah. Jadi itu yang kedua, peringkat yang kedua, yang cuba dibuat oleh iblis. Dan yang ketiga, kita dah cerita, kalau dia tak berjaya menjadikan manusia itu melakukan bid'ah, mereka-reka perkara-perkara dalam agama ini, dia akan berusaha menjadikan manusia itu melakukan dosa besar, tanpa mahu rasa bertaubat, tanpa ada rasa nak bertaubat. Dia buat dosa besar tiap-tiap hari, ataupun tiap-tiap minggu dia ulang-ulang dosa-dosa besar yang dilakukan. Dosa besar ni banyaklah. Antaranya kita dah mungkin tuan-tuan, puan-puan pun tahu, dosa membunuh, dosa sihir, dosa macam-macam lah. Tu dosa-dosa besar, dosa zina, dosa minum arak dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu dosa tu dosa besar ataupun dosa kecil? Yang kita kena ingat ialah dosa besar ni ialah ada ancaman. Ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran kepada pembuat dosa-dosa ni. Contohnya Allah ancam orang yang makan riba. Allah ancam, Allah akan Allah
isytihar perang kepada mereka yang makan riba. Ni ada ancaman. Bila ada ancaman, kita tahu benda tu dosa besar. Dosa kecil, benda yang Allah sebut ataupun Rasulullah larang tapi tak disebut ancaman secara khusus. Apa dia? Apa dia balasan kepada pembuat dosa kecil ini? Mana kita melanggar arahan Allah. Contohnya Allah suruh kita ni tunduk pandangan, jangan duk tengok perkara-perkara yang haram. Tapi tak diceritakan apa ancaman khas kepada orang yang tak jaga mata. Tak dicerita. Jadi kategori dia kita panggil dosa juga, tapi dosa kecil. Tu contoh. Baik, jadi iblis ni peringkat yang ketiga, menjadikan seseorang itu melakukan dosa besar tanpa ada rasa nak bertaubat. Sampailah dia mati, dia kekal melakukan dosa besar tersebut. Wal'iyadzubillah. Masuklah ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ni yang ketiga, peringkat yang ketiga. Kita pun tahu iblis, syaitan ni tujuan akhirnya nak menjadikan manusia itu masuk ke dalam neraka. Jadi tiga peringkat yang paling tinggi, paling besar. Kemudian yang keempat, kalau dia tak berjaya menjadikan manusia itu melakukan dosa besar, dia akan berusaha menjadikan manusia itu melakukan dosa kecil tetapi secara berterusan. Dia buat tak apa ustaz, dosa kecil je, tak apa, sikit je. Macam baru ni ada seorang ustaz tu, dia post dalam Facebook, dia melahirkan kekesalan sebab ada promosi konsert tahun depan punya konsert, ada artis Korea nak datang. Jualan tiket tu bila dibuka, sehari 2 hari habis tiket. Tiket pula bukan tiket yang murah-murah, bukan RM10, RM20, 300. Yang paling murah 300. Yang paling mahal tu ribu-ribu. Tapi habis dalam tempoh sehari 2 hari. Jadi ustaz tu melahirkan kekesalan. Kekesalan kepada orang-orang yang begitu bersungguh-sungguh nak bawa datang konsert ke Malaysia, nak pergi konsert. Tapi yang sedihnya tuan-tuan perempuan, ada kat bawah tu satu komen, alah ustaz, kita dah 20 tahun 30 tahun tak dengar konsert, pergi sekali apa salahnya? Dia boleh jawab pula macam tu. Dah 20 tahun 30 tahun tak pernah pergi konsert, alah kalau pergi sekali-sekala apa salahnya? Ni contoh. Dia mengambil ringan perkara-perkara begini. Ni ramai dalam kalangan kita ni. Begitu juga ambil ringan. Macam budak-budak duk tengok video-video lucah, simpan dalam handset lagi. Tak apa, tengok sikit-sikit je. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, sikit-sikit itulah bahananya akhirnya jadi ketagih. Bila ketagih rosak. Pemikiran pun rosak, akhlak pun rosak. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, dosa kecil. Jangan pandang rendah. Sebab tu Imam Syafi'i pesan kepada kita, jangan tengok besar ataupun kecil dosa yang kamu lakukan, tapi tengok kepada siapa kamu buat maksiat. Tengok pada siapa kamu buat maksiat tu, pada Allah. Kamu memaksiati Allah, mana kamu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Allah tu siapa? Allah tu kita dah sebut dalam sembahyang kita banyak kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Angkat takbir pun Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bila buat dosa pada Allah, tak apa, kecil je. Ni kita salah faham konsep dosa tu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kena usaha supaya kita ni terselamat daripada melakukan dosa, tak kira ada dosa besar ataupun dosa kecil. Baik, tu peringkat yang keempat. Yang kelima, kita dah sebut dulu, bila iblis, syaitan tak berjaya menjadikan manusia itu melakukan dosa kecil secara berterusan, dia akan berusaha menjadikan seseorang manusia itu melakukan perkara-perkara yang harus secara berlebihan. Perkara-perkara yang harus secara berlebihan. Macam mana? Tidur. Tidur ni harus hukum dia. Nak tidur, tidurlah, tak ada masalah. Tapi lebih pula tidur. Tidur sampai zuhur. Contohnya. Bila tidur sampai zuhur, tanggungjawab dah tak dibuat. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala kepada dia, tak dapat nak buat dah lah. Bangun-bangun dah zuhur contohnya. Subuh pun tinggal, tu lagi teruk. Maknanya melakukan perkara yang harus secara berterusan, secara berlebihan. Nak lepak kedai kopi boleh, tak ada masalah. Pergilah lepak kedai kopi, Starbucks dan sebagainya. Hukumnya harus. Tapi kalau dah lepak sampai 4-5 jam, apa kejadahnya? Benda tu harus. Tapi sampai duk lepak kat kedai kopi, orang pergi kerja, balik kerja, duk kedai kopi lagi. Contohnya, kalau zaman dulu tu kat kampung-kampung biasa,
Kadang-kadang bila keluar kerja pukul 8, dia dah kat kedai kopi dah pukul 8. Orang balik kerja tengah hari kat kedai kopi lagi. Jadi itu melakukan perkara yang harus, boleh, bukan berdosa pun benda tu, tapi secara berlebihan. Bila kita buat secara berlebihan, maka tahulah orang tu telah gagal melakukan tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba Allah. Macam-macam tanggungjawab kita ni, banyak tanggungjawab. Tapi bila kita duk habis masa, buang masa buat benda-benda yang harus secara berterusan, kita telah dianggap gagal melakukan perkara yang sepatutnya, yang lebih utama. Baik, kemudian tu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, ni peringkat yang paling rendah yang syaitan akan usaha, terutamanya bagi orang-orang yang kita rasa kita dah okey dah, kita dah baik dah, kita dah kaki masjid dah, tapi kita tak terlepas daripada yang keenam ini, beritan tipu daya iblis yang keenam, iaitulah iblis akan menjadikan seseorang itu melakukan perkara yang usunat, mengutamakan perkara yang kurang utama, seperti perkara-perkara sunat, melebihi perkara yang lebih utama, seperti perkara-perkara fardu. Kita dah sebut dulu, ramai orang tanya soalan pasal hutang. Hutang ni wajib dibayar. Umrah sunat pergi, tapi sibuk pergi umrah tiap-tiap tahun kalau dapat pergi umrah. Benda tu benda sunat, tapi hutang tak bayar-bayar, sedangkan benda tu benda wajib. Begitu juga kita sibuk bagi bantuan, benda sunat, bagi infak, nafkah, sedekah kepada ke Sudan, ke Kemboja, ke Sabah, macam-macam kita bagi. Ni ustaz kami pergi bagi sumbangan kat sini-sini, tapi jiran sebelah tak cukup makan, mak ayah pun datang minta zakat. Pernah saya cerita dulu, ada satu pasangan, mak ayah datang, pejabat majlis agama datang nak minta zakat. Bila tanya-tanya, selidik-selidik, ialah kita nak bagi zakat ni kena tanya juga, selidik-selidik. Tengok-tengok anak 3 orang kerja besar-besar, anak 3 orang kerja besar-besar, tapi mak ayah datang pejabat minta zakat. Wal'iyadzubillah. Macam mana ni? Bila tak bagi, kalau tak bagi kan orang viral pula, ni lah pusat zakat payah nak bagi zakat. Tapi pusat zakat tak boleh sewenang-wenangnya nak bagi zakat. Kalau nampak orang tu berkemampuan, tambah-tambah dia ni ada 3 anak kerja besar-besar, engineer, arkitek, macam-macam, tapi mak ayah tak dipedulikan. Wal'iyadzubillah. Jadi ni contoh-contoh, kita utama benda yang sunat, kita tinggal benda yang wajib. Ni perangkap tipu daya iblis. Ataupun kita dah cerita dulu, kita bangun sembahyang tahajud tapi tak bangun tinggal sembahyang subuh. Ni benda yang paling biasa. Bangun sembahyang tahajud pukul 3, pukul 4, lepas tu tidur, lepas tu subuh lambat. Ni contoh-contoh belitan perangkap tipu daya iblis kepada kita. Kita mengutamakan benda yang kurang utama, kita tinggalkan perkara yang lebih utama. Baik. Bab yang ketiga ni, sebab itulah Ibnu Jauzi datangkan bab yang ketiga ni, mewaspadai muslihat iblis. Hawa nafsu dan kehendak ni, tuan-tuan puan-puan, itulah yang ditanamkan dalam diri kita ni. Kita ni tuan-tuan, bila anak kita, kalau yang ramai depan saya ni dah pernah pengalaman jadi mak ayah ni, bila kita ada anak, bila anak tu lahir kecil lagi, tuan-tuan tengok, bila dia hanya budak tu hanya ada kehendak nak makan je, nak minum susu je. Kehendak dia nak makan, nak minum susu, nak tidur, tu je kehendak dia, asas dia. Kita pakaikan dia pakai air apa pun dia pakai, dia tak kisah. Betul tak? Sebab dia tak ada kehendak lagi. Kehendak dia hanya nak makan, nak tidur, nak makan, nak tidur. Budak, setahun, 2 tahun. Tapi bila dia dah besar, kehendak dia semakin berkembang. Dulu kita pakaikan dia pakaian apa pun tak apa, dia tak kisah, pakai je. Tapi bila dah besar, pandai dah nak pilih baju sendiri, dah pandai dah nak pilih tudung sendiri, dah pandai dah. Tak nak makan tu, tak nak makan ni, nak makan tu, nak makan ni. Ni contoh-contoh kehendak. Jadi kita ni tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, daripada kecil sampai besar, kehendak nafsu ni sentiasa akan membesar. Bila kita dah besar pula, dah mula dah pandai dah, nak beli kereta, nak ada rumah, macam-macam kehendak. Jadi kehendak ni kalau tak dipandu dengan akal, ni rosak. Sebab itulah Ibnu Jauzi sebut, dalam diri diciptakan rasa dan sifat marah agar dia menolak apa yang dapat mencelakakannya. Allah ciptakan juga rasa perasaan marah
Apa yang supaya perasaan tu dapat membantu dia menolak apa yang dapat mencelakakannya. Dalam diri juga dimasukkan hawa nafsu dan kehendak agar dia dapat mendatangkan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Allah letakkan nafsu dan kehendak untuk kita dapatkan manfaat untuk diri kita. Dia diberi akal layaknya pendidik yang menyuruhnya untuk berbuat adil. Manusia ni Allah bagi satu je benda, akal. Allah dah bagi hawa nafsu, Allah bagi akal. Tujuan akal ni untuk kawal hawa nafsu. Kalau kita tak guna akal, kita akan jadi seperti binatang. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang ni macam binatang, haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dalam Quran sebut lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ni ada hati yang tak boleh berfikir, ada telinga yang tak mendengar, ada mata yang tak melihat. Maknanya semuanya kembali pada akal. Dia tak fikir, dia tak dengar, dia tak lihat, maka dia bertindak ikut hawa nafsu dia. Baik. Sebab itulah baru ni saya pergi seminar, satu seminar tentang jenayah syariah. Jemput seorang pegawai polis, inspektor polis, dia cerita. Dia kata beza antara penjenayah dengan manusia, orang awam biasa ni akal. Betul dia sebut. Beza antara penjenayah dengan orang biasa ni terletak pada akal. Dia kata orang biasa ni bila dia nak buat sesuatu, dia fikir dulu. Orang biasa, orang yang normal, dia kata orang yang normal ni bila dia nak buat sesuatu, dia fikir dulu, kalau aku buat ni jadi macam mana? Jadi macam mana? Apa orang cakap? Dia fikir. Tapi penjenayah, dia kata dia tak fikir dah. Dia nak rasa nak buat apa-apa, dia lantak. Dia tak peduli dah. Undang-undang ke, orang lepas cakap apa ke, dia tak fikir. Ni penjenayah, dia kata. Jadi dia tak memfungsikan akal yang ada dalam diri dia. Baik. Jadi Ibn Jauzi sebut akal menjadi pendidik yang menyuruhnya untuk berbuat adil tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Allah juga menciptakan syaitan agar menyuruhnya untuk berlebih-lebihan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Ni tuan-tuan dan puan, ujian pada kita. Allah letakkan hawa nafsu, kehendak. Kehendak ni tujuannya elok, nak mendatangkan manfaat untuk diri kita, nak menolak mudarat. Tu tujuan Allah letakkan hawa nafsu. Allah letakkan pula, Allah ciptakan syaitan. Syaitan ni menjadi pendorong kepada manusia, membisikkan perkara-perkara yang tak sepatutnya, yang tak elok pada manusia untuk dilakukan. Jadi akal ni lah sebagai penimbang tara kepada bisikan syaitan. Sebab tu dah tuan-tuan dan puan, dadah ni benda yang paling diharamkan dalam agama kita ni. Fatwa dah banyak keluar, haram dadah. Sebab apa dadah ni haram? Sebab merosakkan akal. Banyak dah kes bunuh mak ayah sendiri. Sebab apa? Akal dia tak berfungsi dah. Dia nak dapat benda tu, dia dalam keadaan khayal, dalam keadaan tak boleh nak berfikir. Bila nak dapatkan benda tu, mak ayah tak bagi. Bila mak ayah tak bagi, dia tak fikir cara lain dah. Ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, rosaknya masyarakat kita ni sebab akal tu hilang fungsi. Terutamanya yang terlibat dengan najis dadah ni. Yang harus dilakukan oleh orang yang berakal adalah waspada terhadap musuh yang satu ini, syaitan ini, yang telah menetapkan permusuhannya sejak zaman Adam, yang telah bersumpah menghabiskan umurnya untuk merosak anak cucu keturunan Adam. Allah telah memerintahkan untuk berwaspada terhadap iblis dan syaitan. Sebagaimana firman-Nya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu untuk berbuat perkara yang buruk, iaitulah dosa-dosa kecil, wal fahsya, perkara yang keji, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan supaya kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tengok, didatangkan ayat ni pada bab yang ketiga. Sebab itulah kita sebut tadi, bab yang pertama dia cerita pasal ahli sunnah wal jamaah, kewajipan kita, mana ikut Islam, mana jangan jadi kufur, jangan jadi syirik. Yang kedua, dia cerita pasal bid'ah, jangan terpedaya dengan golongan-golongan ahli bid'ah, jangan ikut bid'ah. Yang ketiga ni, dia suruh kita waspadai muslihat iblis. Apa dia muslihat iblis? Allah sebut dalam Quran, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya.
Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu untuk berbuat perkara buruk dan perkara keji. Para ulama sebut perkara buruk ialah dosa-dosa kecil, perkara keji ialah dosa-dosa besar. Jadi sebab tu kita sebut tadi 6 peringkat tadi. Yang pertama kufur, syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga dosa besar. Yang keempat dosa kecil. Ni susunan dia. Kemudian dibawa datang ayat yang lain, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Ni tuan-tuan puan-puan. Ayat ni kalau kita tadabbur ayat ni, kita akan dapati kenapa bila kita berduit kita mudah nak buat dosa. Kenapa bila kita berduit kita mudah nak buat dosa? Ni ayat ni. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tu menjanjikan kamu kemiskinan, kefakiran. Bila kita ni terngiang-ngiang, syaitan duk bisik, jangan sedekah, jangan bagi sumbangan, nanti kamu fakir, nanti kamu miskin. Ni belitan syaitan lah ni. Wa ya'murukum bil fahsya. Dahlah dia suruh, dia janjikan kita ni kemiskinan. Dia duk bisikkan, jangan, miskin nanti, tak cukup duit nanti. Wa ya'murukum bil fahsya. Dalam masa yang sama, dia suruh kita ni melakukan perkara-perkara keji. Ada duit, dah ada duit dah, nak sedekah takut miskin, takut sesak, takut tak cukup duit. Dalam masa yang sama syaitan suruh pula buat perkara keji. Ni dalam Al-Quran sebut, Allah sebut. Sebab tu bila kita berduit, kita senang nak buat dosa. Nak sedekah payah. Bila masa tak berduit ni kadang-kadang nak sedekah RM1, RM2 biasa je. Tapi dah berduit ni, takkanlah masa miskin dulu boleh sedekah RM1, RM2, tapi bila dah berkaya ni nak sedekah RM10 pun tak dapat. Sedekah yang sama juga RM1 juga. Allah dah tambah rezeki kepada kita, tapi kita tak tambah derma kita, sumbangan kita. Sama je level. RM1 tu juga ada sedekah. Tapi dalam masa yang sama syaitan ni suruh wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni suruh buat perkara-perkara keji. Duit dah ada. Tuan-tuan kat KL tu, dekat bandar-bandar besar ni, tempat-tempat yang kalau kita nampak mana benda-benda dosa besar ni senang nak dibuat. Contohnya nak beli arak. Arak ni tuan-tuan, mana ada arak harga RM1, RM2? Tak ada arak RM1, RM2. Berpuluh-puluh ringgit. Yang standard tu. Yang sedap, yang standard tu lah. Jadi orang miskin nak beli tak mampu. Tak mampu nak beli. Tapi yang akan beli orang yang berduit. Orang yang berduit yang akan mampu nak beli. Jadi syaitan ni tentulah bila kita ada duit, dia halang kita daripada bersedekah, bagi sumbangan. Dalam masa yang sama suruh kita buat perkara-perkara keji. Sebab tu dalam Al-Quran kita akan jumpa ayat yang lain. Allah sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Apabila kami nak menghancurkan satu-satu qaryah, satu-satu kampung, satu-satu bandar, kami akan jadikan orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, berharta dalam kalangan penduduk kampung tersebut untuk melakukan perkara-perkara keji. Bila orang-orang kaya ni buat perkara-perkara yang keji, kami hancurkan kampung tu. Maknanya apa? Makna yang akan mula buat dosa-dosa besar ni siapa? Orang kaya. Orang kaya ni Allah, bila Allah nak hancurkan satu-satu negeri ni, Allah sebut amarna mutrafiha. Mutraf ni orang yang mewah, orang yang banyak duit. Fafasaqu fiha. Mereka akan buat kefasikan, kejahatan dalam kampung, dalam bandar tersebut. Fahaqqa alaihi al-qabr. Allah sebut, lalu kami timpakan bala bencana ke atas mereka. Jadi tu ayat yang kedua yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Kemudian yang ketiga, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi, dan menghalang kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka mahukah kamu berhenti daripada mengerjakan pekerjaan itu? Ni ayat yang datang tentang pengharaman arak. Arak ni tuan-tuan perempuan, dalam Islam ni, dalam sejarah pensyariatan Islam, arak ni Allah haramkan dalam 3 peringkat.
Yang pertamanya, Allah bagi tahu dulu, pada arak dan judi ini ada kebaikan, ada dosa besar dan ada kebaikan. Innamal khamr yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanyakan kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, pada arak dan judi itu ada dosa besar dan juga manfaat pada manusia. Tengok, Allah sebut ada manfaat, ada dosa besar, ada manfaat. Ni ayat pertama Allah sebut dalam Al-Quran tentang arak. Sebab masa tu orang Islam dah masuk Islam, tapi masih lagi minum arak. Jadi tanya Nabi, arak judi ni macam mana? Allah datangkan ayat pertama tu. Allah tahu pasal arak ni dah jadi minuman tradisi orang Arab jahiliyah. Kalau kita minum kita ni ajak kawan, jom mengetih, jom mengopi. Orang Arab jahiliyah tak ada mengetih, mengopi ni, mengarak, jom mengarak. Arak tu dah minuman tradisi. Jadi bila dah masuk Islam masih lagi minum arak. Jadi tanya Nabi, macam mana arak dan judi ni? Jadi Allah turunkan ayat yang pertama, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad, pada arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa lebih besar daripada manfaat. Allah sebut macam tu je. Bila Allah sebut macam tu, ada lagi orang Islam buat. Sebab Allah tak terus haramkan. Kemudian datang ayat yang kedua, turun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Maknanya, okey, orang Islam dah minum arak juga lagi. Okey, jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Ni je Allah perintahkan yang kedua, peringkat yang kedua. Kalau kamu dah dekat waktu nak masuk waktu semayang, tak payah minum arak. Ni peringkat yang kedua. Allah tak haramkan lagi. Maknanya orang Islam pun fikir, ni lepas subuh nak minum arak, boleh tak boleh? Boleh lah, lambat lagi. Zuhur lambat lagi. Masa tu kalau yang jenis kaki arak lah. Jadi payah nak tinggal arak tu. Nabi Muhammad sendiri tak minum arak pun, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi yang utama ni memang tak ada isu pun minum arak ni. Cuma orang Islam ni, yang baru masuk Islam ni. Jadi antara subuh dengan zuhur tu masa panjang, okey, boleh. Jadi mereka, tapi masalahnya pagi takkan nak mabuk dah pagi-pagi. Nak cari kerja, nak buat kerja, takkan nak mabuk pagi-pagi. Okey. Lepas zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar ada berapa masa? Ada 3 jam lebih. Ada masa tak? Boleh. Boleh lagi lah sikit-sikit. Asar maghrib. Asar maghrib dah pendek dah, 2 jam lebih je. Dah sikit dah masa. Takkan nak mabuk. Maghrib dengan Isyak. Antara maghrib dengan Isyak, nak minum arak ke? Maghrib dengan Isyak ada sejam je, sejam lebih. Takkan nak mabuk minum arak. Lepas Isyak ke subuh, tak apa, dah masa panjang. Jadi dengan ayat yang kedua ni, Allah kurangkan masa kepada orang Islam ni. Kalau nak minum arak, nak mabuk tu, nak ceritanya payahnya nak haramkan arak ni. Kemudian akhirnya Allah turunkan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ni, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, tilik nasib, itu semua perkara-perkara keji daripada perbuatan syaitan. Rijsun min amalis syaitan fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhinya. Ni Allah dah bagi arahan, hendaklah kamu jauhinya. 4 perkara ni, arak, judi, berhala, tilik nasib, perkara keji daripada perbuatan syaitan, hendaklah kamu jauhinya. Dah turun ayat yang ketiga ni. Bila turun ayat yang ketiga ni, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada sahabat Nabi dah minum arak dah. Tengah minum arak kat kedai kopi, kat kedai arak. Bila sampai turun ayat ni disebarkan, diberitahukan kepada mereka yang berada di kedai-kedai. Ada yang dah minum separuh. Bila sampai kepada di ayat ni, dia buat apa? Dia tuang. Dia telengkupkan gelas dia. Curahkan air arak tu, tak minum dah. Nak ceritanya apa, tuan-tuan? Sahabat-sahabat Nabi ni bila turun wahyu, mereka patuh dengan cepat. Tak teragak-agak. Kalau kita ni banyak songeh. Kita ni masalah kita ni banyak songeh.
Bayangkan sahabat Nabi tu tengah minum, dah minum separuh, tiba-tiba sampai arak telah diharamkan, arak telah diharamkan. Dia pun ambil gelas dia, dia curah. Nak ceritanya sahabat Nabi. Kita ni sikit lagi. Mungkinlah macam tu kita ni. Tu cerita sahabat Nabi SAW. Begitu juga kalau kita tengok kisah wanita-wanita Ansar zaman Nabi. Bila turun ayat untuk berhijab, apa Aisyah cerita, isteri Nabi cerita. Apa Aisyah puji wanita-wanita Ansar. Mereka ni bila turun ayat diperintahkan supaya berhijab, mereka pulang ke rumah mereka, syaqaqna murutahun, mereka koyak kain-kain tabir yang ada di rumah mereka. Kain langsir, kain tabir yang ada di rumah buat untuk berhijab. Secara segera. Bukan kata apalah tunggu minggu depan pergi jekyll dulu cari kain. Tak ada. Mana terus balik rumah koyak kain tabir murutahun, kain sarung, kain apa yang ada kat rumah tu buat hijab. Mana nak ceritanya kepatuhan yang bersifat segera. Kalau kita ni tuan-tuan, kadang-kadang sedih bila tanya kenapa anak pakcik tak bertudung lagi tu. Pakcik okey yang beragama, tapi anak pakcik tak apalah, biarlah, nanti dia kahwin dia pakai tudung lah. Kalau pakai tudung sebelum kahwin ni nanti payah dapat jodoh. Pula tengok tu. Ada jawab macam tu. Biarlah, kalau nanti dia kahwin, nanti suami dia suruh lah pakai tudung. Tak apa, sebelum kahwin tak apalah, senang sikit dapat jodoh kalau tak pakai tudung. Pula macam tu. Nak dapat kerja senang kalau tak pakai tudung. Ni contoh-contoh. Padahal dah tahu dah Allah perintahkan supaya pakai tudung, berhijab, supaya berhijab. Tapi boleh lagi beralasan macam tu. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, bagaimana syaitan, iblis membelit kita ni, merangkap kita ni. Jadi Allah cerita, dah lepas Allah cerita ayat pasal arak tu, minta orang Islam tinggal, Allah cerita syaitan ni tujuan dia apa? Tujuan dia 4 dia. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawah. Syaitan ni nak kamu ni bermusuh. Wal baghdha, saling benci membenci. Fil khamri wal maisir, pada arak dan judi. Mana perkara-perkara tersebut tu kenapa syaitan suruh sangat kamu buat? Sebab nak kamu ni bermusuh dan juga berbenci. Tu tujuannya. Yalah, bila minum arak salah sikit habis. Pukul orang, belasah orang sampai tak ingat. Macam kes, banyaklah kes suami balik rumah mabuk, isteri tegur, habis isteri kena belasah. Contoh, dalam keadaan mabuk dia tak sedar apa dia buat. Jadi itulah tujuan syaitannya. Tujuan syaitan nak jadikan kamu ni bermusuh dan benci membenci antara kamu. Berjudi, bila berjudi, masing-masing berjudi, mula-mula tu seronok lah, syok nak berjudi. Lepas tu kalah, mulalah nak bergaduh. Tak puas hati pasal kalah. Ni contoh. Jadi syaitan ni nak nak kamu ni bermusuh, berbenci. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan syaitan ni nak kamu ni, nak menghalang kamu daripada mengingati Allah. Yang ketiga, waswa'anis salah, dan daripada sembahyang. Ni tuan-tuan, ada 4. Kalau ada 4 perkara daripada suatu perkara yang kita lakukan, maka kena hati-hati. Itu tanda iblis punya perangkap. Allah nak jadikan kita ni bermusuh. Apa benda yang kita buat, kita ni senang sangat bergaduh dengan orang bila kita buat benda ni. Kita main game, contohnya budak-budak main game. Kalau aku main game ni aku bergaduh dengan orang. Contohnya, itu tanda bergaduh. Kemudian saling benci membenci. Apa benda yang kita buat menyebabkan kita ni saling benci membenci antara manusia, saling menyebabkan hubungan keluarga ni jadi runtuh sebab saling benci membenci. Kemudian yang ketiga, menghalang kita daripada mengingati Allah. Apa benda yang kita buat, kita ni jadi lupa pada Allah, tak ingat pada Allah. Dan yang keempat, apa benda yang kita buat menghalang kita daripada semayang. Menghalang kita daripada semayang. Jadi kalau ada 4 benda ni, tahulah, tu semua belitan tipu daya iblis. Kalau tuan-tuan perempuan semak rumah tangga tuan-tuan perempuan, tengok benda ni ya. Apa benda yang tuan-tuan perempuan buat boleh menyebabkan pergaduhan dalam rumah tangga, boleh menyebabkan benci membenci, boleh menjadikan kita ni lupa nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menjadikan kita ni tak semayang, lupa nak semayang. Ni 4 perkara ni. Itulah tujuan iblis, syaitan. Jadi kalau kita tahu punca-punca dia, cepat-cepatlah baiki muhasabah.
muhasabah diri. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi datangkan ayat Al-Quran. Allah sebut innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka anggaplah ia musuh kamu. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, tak ada orang pun, tak ada makhluk pun dalam dunia ni yang Allah minta kita bermusuh kecuali syaitan. Allah suruh kita ni bermusuh, tolong bermusuh dengan syaitan. Jadikan syaitan tu musuh kamu. Tapi kita ni kadang-kadang kita jadikan syaitan tu sahabat kita. Siapa orang yang menjadi sahabat syaitan? Allah sebut dalam Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Allah suruh kita ni jadikan syaitan musuh. Tapi ada orang dalam masa yang sama dia menjadikan syaitan tu sebagai sahabat, sebagai saudara. Allah sebut, siapa orang yang membazir? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu menjadi saudara kepada syaitan. Allah suruh kita bermusuh, tiba-tiba kita jadi kawan, jadi saudara. Tuan-tuan, puan-puan, sebab itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang menyedihkan. Bazar-bazar Ramadan, rumah kita sendiri sampah-sampah, penuh dengan pembaziran makanan. Beli makanan. Kita ni berpuasa, kita ni nak lawan syaitan, tapi jadi sahabat, jadi saudara kepada syaitan, perangai kita yang suka membazir. Sedangkan dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, idza saqatatil luqmatu min ahadikum min fi ahadikum, kalaulah satu-satu makanan, satu-satu suapan tu jatuh daripada mulut seorang kamu, falyakhudha, hendaklah dia ambil makanan tersebut, wal yumit anhal adha, dan hendaklah dia buang segala kotoran yang ada pada makanan tersebut, thumma liyakul, kemudian dia kena makan minum makan makanan tersebut, wala yad'aha lisyaitan, jangan dia tinggalkan makanan tersebut kepada syaitan. Ini Nabi sebut dalam hadis. Kalau seseorang kamu ni, kalau tengah makan ada makanan jatuh, maka hendaklah dia ambil makanan tersebut, buang kotoran pada makanan tersebut kalau ada kotoran, dan hendaklah dia makan. Jangan dia tinggalkan makanan tersebut kepada syaitan. Ni Nabi sebut, Nabi ajar. Maknanya apa? Kalau sampai tahap macam tu pun Nabi suruh kutip, apatah lagi makanan-makanan yang kita hidang atas meja penuh, lepas tu tak habis, lepas tu buang tong sampah. Makanan tu elok lagi. Ni makanan yang dah jatuh pun Nabi suruh kutip, makan. Jangan tinggalkan kepada syaitan. Ni makanan yang tak jatuh lagi atas meja, okey lagi, tapi buang semua tong sampah. Wal'iyadzubillah. Jadi kita ni jadi saudara kepada syaitan. Dalam masa Allah suruh kita ni jadi musuh kepada syaitan. Tuan-tuan, puan-puan pernah jumpa bagaimana Nabi ni suruh kita jaga rezeki kita ni, sampaikan kalau ada air, kalau ada lalat masuk pun Nabi tak suruh buang air tu. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh kalau masuk sebelah bahagian je sayap pada lalat tu, masukkan dua-dua, lepas tu buang. Sebab ada pada sebelah sayap tu ada racun, sebelah sayap lagi ada penawar. Air tu boleh minum lagi. Mana kalau kalau soal kita geli tak geli tu cerita lain lah. Maknanya Nabi ajar pada kita ni betapa Nabi suruh kita ni jaga makanan, jaga rezeki, jangan buang sesuka hati. Kita ni buang. Jadi kita ni menyalahi tuntutan Allah supaya menjadikan syaitan tu musuh kita. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi ceritakan kepada kita dengan kata apa? Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai. Ibnu Jauzi ceritakan balik sejarah iblis. Sejarah iblis ni, dia ni jadi manusia, jadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kesombongan dia. Sebab dia sombong, dia pandang rendah pada kita. Tiba-tiba kita ni, iblis, syaitan pandang rendah pada kita. Tiba-tiba kita pula ikut syaitan. Patutnya bila orang pandang rendah kepada kita, kita rasa apa? Kita rasa marah. Ada orang hina kita. Qala rabbi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bila Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, tunduk hormat kepada Nabi Adam, dia kata apa? Wahai Tuhanku, kamu ciptakan aku daripada api, sedangkan kamu ciptakan Adam tu daripada tanah.
Bagi dia api ni lebih berhebat daripada tanah. Api boleh membakar, tanah boleh buat apa? Dia punya belagak tu. Api boleh membakar, tanah boleh buat apa? Kamu ciptakan aku daripada api, kamu ciptakan Adam daripada tanah. Jadi dia rasa api tu lebih hebat daripada tanah. Sedangkan dia tak tahu tanah tu lah yang boleh memadamkan api. Kalau api tengah terbakar, kalau ambil tanah pang, atas api tu, habislah api tu. Tapi dia rasa dia lebih hebat, api lebih hebat daripada tanah. Sebab bagi dia api ni boleh memberi kesan, tanah tak boleh memberi apa-apa kesan. Ni iblis. Para ulama sebut ada dua sebab kenapa iblis ni menjadi sombong. Yang pertamanya kerana dia memandang kepada zahir. Dia lihat Adam tu secara zahirnya daripada tanah. Buat apa tanah? Aku api, zahir, dia tengok zahir. Sebab tu tuan-tuan perempuan, perangai ni ada tak pada kita? Perangai ni ada lah pada kita. Kita banyak nilai manusia tu, nilai orang melalui zahir. Kita tengok orang tu pakaian selekeh, kita orang tu nampak pakaian dia lusuh, kita dah pandang rendah dah kat dia. Lah dia ni tak mampu ni nak beli pakaian ni. Padahal orang tu bukan tak mampu, tak duit, memang dia style dia macam tu. Tapi kita pandang rendah kat dia. Dan kita sebab Nabi Muhammad sebut rubba asy'athin aghbar la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Berapa banyak orang yang kusut masai. Berapa orang asy'ath ni maknanya kusut, aghbar, berdebu, la yu'bahu lahu, tidak dipedulikan. Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, Allah akan tunaikan sumpah dia. Makna nak ceritanya berapa ramai orang kita pandang lekeh kat dia, kita pandang rendah kat dia. Dia mungkin rambut dia menggerbang, kusut, rambut dia berabuk. Zaman Nabi dulu bila kat padang pasir ni biasalah berabuk. Tambah-tambah orang tu tak jaga sangat dia punya minyak rambut, tak pakai minyak rambut. Jadi nampaklah berabuk, nampaklah kusut. Tapi Nabi Muhammad sebut berapa ramai orang yang macam tu, orang tu tak dipedulikan, la yu'bahu lahu. Tapi orang macam ni, lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, Allah akan tunaikan sumpah dia. Maknanya dia ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ni oleh kerana kita pandang lekeh secara zahir, kita tak peduli kat dia. Ni yang pertama, jangan tengok orang daripada zahir semata-mata. Berapa ramai orang nampak zahir dia okey, cun, bagus, tapi dia ahli neraka. Sebagaimana kisah ya tuan-tuan mungkin pernah dengar, kisah bagaimana Nabi Muhammad cerita ada 4 bayi yang bercakap. Salah satu bayi yang bercakap tu, bayi tu sedang dalam ribaan ibu dia ni sedang ibu tengah riba bayi tu, tiba-tiba ada satu pahlawan yang hebat, gagah perkasa, handsome, segak dan sebagainya datang. Lalu ibu dia ni berdoa, ya Allah, jadikanlah anak aku ni seperti lelaki ni. Tiba-tiba lepas tu kemudian datang seorang hamba yang diseret oleh orang ramai. Jadi wanita ni, mak ni bagi doa, ya Allah, janganlah jadikan anak aku ni seperti hamba ni. Tiba-tiba Allah bagi izin pada budak ni bercakap. Budak ni pula, ya Allah, jadikan aku ni seperti hamba ni. Terkejut mak dia. Ni Nabi cerita sebab nak ceritanya orang tu segak, hebat, tapi dia penuh kesombongan. Tapi yang hamba ni walaupun dikeji, dimaki oleh orang, dipandang lekeh dengan orang, tapi dia ni penuh tawaduk, kerendahan hati pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ahli syurga. Jadi jangan tengok kepada zahir. Kesilapan iblis yang pertama ialah dia melihat kepada zahir. Yang kedua, kesilapan iblis kenapa dia boleh jadi sombong? Sebab dia memandang lekeh kepada orang baru. Kita ni macam tu juga tuan-tuan puan-puan. Perasan tak kita ni kalau kat tempat kerja kita, kalau ada orang baru datang masuk kerja, kita mudah pandang lekeh. Engkau baru masuk kerja, cakap banyak pula. Banyak cekadak pula. Tengok. Kita dah mula, kita senang nak memperlekehkan orang kalau dia orang baru. Kalau orang baru masuk kampung kita, baru duduk kat kampung kita, kita pun, alah, engkau bukan tahu apa, aku duduk lama kat kampung ni. Contoh. Iblis ni berapa lama dah diciptakan sebelum Adam? Persoalan dia.
Iblis ni dah diciptakan lama dah sebelum Adam. Sampaikan malaikat-malaikat ni pun menghormati iblis kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam ni Allah baru cipta. Allah baru ciptakan Adam, tiba-tiba Allah minta semua malaikat, semua makhluk yang ada dekat syurga tu sujud, tunduk hormat kepada Adam. Jadi iblis rasa apa? Aku orang lama, aku dah lama beribadat pada Allah, tiba-tiba ni makhluk baru diciptakan, aku nak kena sujud hormat kat dia. Ni. Jadi itu dua sebab yang kedua kenapa iblis sombong, takabur. Ada tak sebab ni dalam diri kita? Ada. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hati-hati. Yang pertama, jangan buat kesilapan menilai orang daripada sudut zahir semata-mata. Yang kedua, jangan buat kesilapan memandang rendah orang baru. Orang yang kita tak kenal, orang baru, tiba-tiba kita pandang rendah kat dia. Kita tak tahu dia lebih mulia daripada kita. Macam Nabi Adam ni, walaupun dia baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nak jadikan dia ni khalifah dekat bumi. Tapi iblis dia pandang rendah sebab dia orang lama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tu kisah kesombongan iblis. Jadi Ibnu Jauzi cerita pada kita, iblis ni menganggap diri dia lebih baik daripada Adam. Apa sebab dia? Dua sebab tadi yang kita dah cerita tadi. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi datangkan satu cara untuk kita menolak godaan iblis. Kalau ada iblis pasang perangkap pada kita, bisikkan sesuatu pada kita, maka jawab kepada dia, apa yang kamu nasihatkan kepada aku itu hanyalah anjuran agar aku mengikuti hawa nafsu. Bagaimana mungkin seseorang memberikan nasihat kepada orang lain padahal dia sendiri tidak dapat menasihati diri sendiri. Kalau ada bisikan nasihat dah daripada iblis, daripada syaitan, bagi tahu dia macam mana aku nak ikut nasihat orang yang dia sendiri pun tak dapat nasihat diri dia sendiri. Iblis tu kononnya dia nak bagi nasihat kepada kita, buat benda ni, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Tapi kita jawab pada dia, macam mana kamu nak nasihat aku sedangkan kamu sendiri pun tak dapat nak menasihati diri kamu sendiri. Ni cara yang diajar oleh Ibnu Jauzi. Kita kena ingatkan diri kita sendiri. Godaan, belitan, perangkap iblis tu jawab balik dengan berfikir benda ni. Mana apa yang dinasihatkan kepada kita, apa yang dibisikkan kepada kita tu daripada iblis. Iblis ni sendiri tak dapat nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, duk ikut hawa nafsu diri dia sendiri. Maka kenapa kita nak ikut dia? Baik. Kemudian muka surat yang ke-26, Ibnu Jauzi datangkan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ceritanya, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayah fa adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah yaji'u ahaduhum fayaqul ma sana'ta fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu lahu ma sana'ta shay'a qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu au fayaltazimuhu wa yaqul ni'ma ant. Ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita iblis ni meletakkan singgah sananya di atas air. Rasul cerita iblis ni singgah sana dia di atas air. Kemudian dia hantar tentera-tentera dia untuk menyesatkan manusia. Kemudian bila ada tentera-tentera dia balik berjumpa dengan dia, bagi laporan kepada dia, aku hari ni aku dah buat macam ni. Lalu iblis kata apa kat dia? Ma sana'ta syai'a, kamu tak buat apa-apa pun. Alah, lekeh je, kamu buat benda tu tak ada apa-apa pun. Kemudian datang lagi seorang tentera iblis. Dia bagi tahu, aku hari ni aku berjaya memisahkan antara seorang lelaki dengan isteri dia. Lalu syaitan iblis tu mendekatkan syaitan ni, tentera dia datang dekat. Lalu dia berkata kepada tentera dia ni, ni'ma ant. Ataupun dalam hadis yang lain, iblis bagi tahu dia, fa anta idzan, kamulah orangnya. Maknanya kalau orang tu berjaya merosakkan hubungan rumah tangga antara suami dan isteri,
Kalau syaitan tu berjaya merosakkan hubungan rumah tangga antara suami dan isteri, maka itu satu kejayaan yang besar bagi iblis pada hari itu. Ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kaitkan balik apa yang saya baca ayat Al-Quran tadi, Allah sebut syaitan nak apa? Syaitan nak 4 perkara. Nak menimbulkan permusuhan, nak menimbulkan kebencian, nak menghalang daripada mengingati Allah, nak menghalang daripada semayang. Jadi bila syaitan berjaya menimbulkan permusuhan dalam rumah tangga, dah satu kejayaan dah. Satu kejayaan utama dah. Sehingga kan iblis dekatkan dia, syaitan tu. Mai dekat sikit, kamulah orangnya. Kamulah yang terbaik. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah apa-apa sahaja permusuhan, pergaduhan kita dengan orang, jangan bagi melarat. Settlekan cepat-cepat. Saya sendiri pernah dulu ada satu mesyuarat, ingat lagi ada satu mesyuarat. Tak nak cerita dalam mesyuarat apa pun. Bila dalam mesyuarat tu ada je seorang mula nak cari gaduh, saya ingat lagi pengurusi mesyuarat tu kata, istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesyuarat ni nak cari jalan penyelesaian, bukan nak bergaduh. Bergaduh ni syaitan. Bila kita ada tiba-tiba dah ada rasa nak bergaduh dengan orang, tiba-tiba rasa naik angin dengan orang, tu ingat. Tu syaitan dah mula membelit, dah mula pasang perangkap. Sebab itulah syaitan naknya permusuhan, nak menimbulkan permusuhan, nak menimbulkan kebencian, nak menghalang kita daripada mengingati Allah, nak menghalang kita daripada semayang. Ni 4 perkara yang dikehendaki oleh iblis dan syaitan. Jadi permusuhan ni tuan-tuan dan puan, yang paling mudah timbul ialah dalam keluarga. Dalam keluarga, pasal kita jumpa dia hari-hari. Kita duk pandang dia hari-hari, ada salah sikit kita dah mula nak melenting. Jadi kena ingat, itulah sasaran utama iblis dan syaitan. Jadi bila syaitan ni bagi laporan kepada iblis, aku hari ni berjaya memisahkan antara suami dan isteri. Maka iblis dekatkan dia, mai dekat. Kamulah orangnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, jagalah perhubungan keluarga kita, adik-beradik, mak ayah, isteri, suami isteri, tu paling-paling kena jaga. Baik. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, dia memarfu'kan dengan berkata, sesungguhnya iblis merasa putus asa kerana dia tidak disembah lagi oleh orang-orang yang sedang salat, tetapi dia tidak berputus asa mengadu domba di antara mereka. Iblis dan syaitan ni dah putus asa dah daripada disembah. Dekat tanah Arab ni orang dah masuk Islam. Jadi dah putus asa dah daripada disembah oleh orang-orang yang solat, orang beriman, orang Islam. Tetapi dia tidak berputus asa mengadu domba di antara mereka. Ni benda. Dia nak menghalang kita daripada mengingati Allah, nak menghalang kita daripada semayang, mungkin tak dapat dah. Tapi dia tak berputus asa daripada mengadu domba, menjadikan kita ni bermusuh. Dan dalam hadis yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya syaitan mengelilingi orang-orang yang ada dalam majlis zikir untuk mengganggu mereka, namun dia tidak sanggup memecah belahkan di antara mereka. Lalu dia mendatangi orang-orang yang berkerumunan membicarakan dunia, lalu menggoda mereka hingga mereka saling menyerang. Lalu orang-orang yang berzikir tadi bangkit dari duduknya, menenangkan mereka dan mereka pun saling bersurai. Ini tuan-tuan, Ibnu Mas'ud cerita, syaitan ni bila dia jumpa orang ramai, dia pergi. Dia jumpa orang tengah berzikir, dia pergi untuk memecah belahkan mereka, tapi tak mampu. Orang tu berzikir, orang ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah pelihara, tak mampu untuk dipecah belahkan oleh iblis dan syaitan. Kemudian dia jumpa lagi satu kelompok, dekat dengan orang yang berzikir tadi, satu kelompok sedang bercakap tentang soal-soal dunia. Maka iblis pergi kepada mereka. Bila iblis pergi kepada mereka, iblis cocok masuk perangkap. Tengah-tengah bercakap, bersembang pasal dunia, pasal kereta, pasal rumah, pasal melancong sebagainya. Iblis pun cocok, akhirnya bergaduh. Bila bergaduh, orang-orang yang sedang berzikir tadi ni bangun pergi tenangkan mereka sehingga mereka bersurai. Nak ceritanya apa tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian? Banyak faedah daripada cerita ni. Yang pertamanya, orang kita ni kalau kita betul-betul ingat Allah, berzikir kepada Allah, kita takkan mampu diganggu oleh syaitan, diganggu gugat oleh syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan,
Orang yang berzikir, orang yang semayang ni, kaki-kaki masjid sepatutnya menjadi pendamai kepada orang yang bergaduh, orang di luar sana. Tapi kita sedih, kadang-kadang kaki masjid ni duk bergaduh pula sama-sama sendiri. Betul tak? Sama-sama muslimat bergaduh, sama-sama jemaah lelaki duk bergaduh, sama-sama AJK duk bergaduh. Sedangkan dalam hadis ni, kisah ni Ibnu Mas'ud kata, orang yang berzikir, orang yang semayang ni lah orang yang menenangkan orang yang bergaduh. Orang yang bergaduh, ahli dunia yang duk bergaduh tu, orang yang berzikir ni lah, yang solat ni lah, yang pergi tenangkan mereka sehingga mereka bersurai. Tapi sedihnya tuan-tuan perempuan, kita yang kaki masjid ni pula duk bergaduh sama kita. Jadi mana sebab dia? Sebab tu para ulama sebut, kemungkinan belum lagi cukup zikir. Kalau kita rasa kita baik dah, tapi kita ni kaki gaduh, suka cari gaduh dengan orang, maka kita kena ingat, kita ni belum lagi cukup zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum betul-betul mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita mudah bergaduh dengan orang, mudah dicucuk oleh syaitan, iblis, laknatullahi alaih. Baik. Kemudian tipu muslihat iblis. Tipu muslihat syaitan ni, Ibnu Jauzi cerita, datangkan dua kisah berkenaan dengan kisah seorang abid yang diganggu oleh iblis dengan apa? Dengan mendatangkan wanita. Ni tuan-tuan, panjang kisah ni. Kalau tuan-tuan perempuan ada buku ni, buku ni sebenarnya dia terjemah dalam bahasa Arab, tapi terjemahannya tu perlu dibaiki. Banyaklah terjemahan dia tu. Dia banyak juga bahasa Indonesia lah yang masuk. Cuma ya tuan-tuan, dalam kisah saya ringkaskan cerita ni sebagai penutup kita pada pagi ini, dua kisah. Kisah ni kisah seorang rahib di kalangan Bani Israel. Syaitan mengambil seorang gadis dan membuatnya seperti orang tercekik. Syaitan ni kacau, menjadikan budak perempuan tu tercekik, histeria dan sebagainya. Maka syaitan membisikkan kepada keluarga gadis itu bahawa ubat bagi kesembuhannya ada di tangan rahib. Syaitan dia dah lah ganggu gadis ni, budak perempuan ni, cekik budak perempuan ni histeria dan sebagainya. Bagi tahu pula, bisikkan pada keluarga budak perempuan ni, ubat nak sembuh anak perempuan dia ni kena pergi jumpa rahib lelaki ni, padri ni, rahib ni. Maka gadis itu dibawa ke hadapan rahib. Namun rahib menolak kehadiran gadis itu. Ini cerita kita zaman Bani Israel. Oleh kerana keluarganya terus mendesak, akhirnya rahib mahu menerimanya. Sehingga gadis itu pun menetap bersama rahib. Ni tengok, keluarga tu mendesak. Mulanya rahib tu tak nak. Saya minta maaf, kalau perempuan saya tak nak. Tapi keluarga tu mendesak, tolonglah anak perempuan kami ni, tolonglah. Kena apa, tak sihat, kurang sihat dan sebagainya. Akhirnya oleh kerana desakan keluarganya, akhirnya rahib pun bersetuju, sehingga gadis tu dibiarkan duduk bersama dengan rahib untuk tujuan perubatan. Ni tuan-tuan, banyak tak berlaku sama kita ni? Banyaklah berlaku. Duduk berdua-duaan dengan Tok Momo, tinggal pula lama. Syaitan datang dan memujuk rahib untuk menyetubuhi wanita tersebut, hingga membuat gadis itu mengandung. Syaitan kemudian mendatangi rahib lagi dan membisikkannya, sekarang keluarga gadis ini akan mendatangimu. Lebih baik bunuh sahaja gadis ini, dan jika keluarganya mendatangimu, bagi tahu saja dia telah mati. Keluarga ni tinggalkan anak perempuan mereka untuk berubat kepada rahib ni. Maka rahib ni pun datang pula bisikan syaitan kepada dia untuk bersetubuh dengan gadis ni. Dahlah perempuan tu, budak tu tengah sakit, dia bersetubuh pula dengan budak perempuan ni. Dah bersetubuh, mengandung pula. Bila mengandung, syaitan pula membisikkan pula kepada rahib, kamu kena bunuh budak perempuan ni. Kalau tidak nanti keluarga dia datang balik, macam mana? Elok kamu bunuh dia siap-siap, bagi tahu nanti keluarga dia datang, bagi tahu dia dah mati. Maka rahib membunuh gadis itu dan kuburkan siap-siap. Selanjutnya syaitan mendatangi keluarga sang gadis. Syaitan ni dia pandai, dia bukan goda rahib tu seorang. Dia pergi jumpa pula, dia pergi bisikkan pada keluarga perempuan ni, anak gadis ni, bahawa anak gadis mereka telah mengandung kerana perbuatan rahib. Lalu dia membunuhnya dan menguburkannya. Maka keluarganya mendatangi rahib dan menanyakan keadaan anak gadis mereka. Rahib menjawab dia telah mati. Lalu keluarga tu menahan rahib tersebut. Syaitan akhirnya mendatangi rahib dan berkata, akulah yang telah memukul gadis itu dan membuatnya seperti orang tercekik.
Aku pula yang membisikkan kepada keluarganya dan mendorongmu untuk berbuat seperti itu. Kerana itu patuhlah kepadaku agar engkau dapat selamat. Sujudlah kepadaku 2 kali. Maka rahib pun sujud 2 kali, maka nyawanya diambil. Maka rahib tu mati dalam kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perangkap belitan tipu daya iblis. Ni cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ringkaskan lebih kurang juga. Ada 4 orang adik-beradik. Baik, saya ringkaskan. Ada 4 orang beradik. 3 lelaki, 1 perempuan. 3 lelaki ni kena panggil dengan sang raja. Kena panggil oleh raja untuk pergi berperang. Maka mereka ni anak yatim piatu, tak ada mak, tak ada ayah. Jadi 3 orang ni dah kena panggil untuk pergi berperang oleh sang raja. Jadi mereka berpakat, sebelum kita keluar berperang, kita serahkanlah adik kita bongsu ni, adik perempuan kita ni kepada rahib untuk dijaga. Maka mereka pergilah jumpa rahib, tolong jaga. Rahib tak nak, mula-mula tak nak. Tapi biasalah perangkap tipu daya iblis. Akhirnya terima juga. Bila terima, rahib tu kata macam ni lah, aku duduk dekat biara aku ni, tempat peribadatan aku ni, kamu tinggalkan adik perempuan kamu dekat rumah depan aku ni, dekat bilik depan, depan bangunan aku ni, ni tempat aku beribadat. Depan tu ada rumah tempat duduk, kamu letakkan dekat situ. Nanti aku senang, aku hantar makanan. Tu kata-kata rahib kepada 3 beradik tu. Jadi 3 beradik tu akhirnya okey, tak apalah, tinggallah adik perempuan mereka yang bongsu kepada rahib tu. Mereka pun keluarlah pergi berperang bersama raja. Jadi syaitan pun datang pada rahib. Mula-mulanya rahib ni letakkan makanan dekat biara dia, dekat pintu biara dia. Bagi tahu siap-siap kat budak perempuan tu, nanti kalau kamu lapar, keluar ambil makanan dekat pintu biara aku ni. Kemudian syaitan bisikkan lagi, kenapa kamu nak susahkan budak perempuan tu? Hantarlah makanan tu dekat sikit. Lalu rahib pun esokannya hantar pula makanan. Okey, tak apalah, aku hantar lepas ni aku hantar makanan ni depan pintu rumah kamu. Nanti kamu ambil, buka pintu ambil. Syaitan bisikkan lagi, kenapa hantar dekat pintu je? Ketuklah pintu, bagi tahu dia makanan dah sampai, tanyalah khabar sikit. Tengok, syaitan membisikkan, menggoda rahib. Akhirnya rahib pun macam tu lah. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Macam tu lah hubungan kita dengan perempuan ni. Syaitan buat macam tu, makin lama makin dekat. Dalam apa, ada satu pepatah Arab, dia kata apa? Basmatun, fabtisamun fasalamun wa kalamun famaw'idun wa liqa. Nazratun, fabtisamun, pandangan. Mula-mula pandangan, pandang-pandang. Kemudian fabtisamun, senyuman. Dah pandang, senyum pula. Fasalamun, kemudian bagi salam. Fakalamun, kemudian bercakap. Famaw'idun, kemudian bertemu janji, dating. Faliqa, kemudian bertemu, dah habis, selesai. Itulah peringkat-peringkat. Mula-mula pandang, kemudian senyum, kemudian bagi salam, kemudian bercakap, tanya khabar, kemudian dating, kemudian bertemu janji. Nanti kita jumpa kat sini. Kemudian dah bertemu tu jadilah apa yang tak sepatutnya terjadi. Jadi rahib ni macam tu lah. Mula-mula letak depan biara dia makanan, suruh budak perempuan tu ambil. Kemudian datang bisikkan syaitan, letak depan sikit, letak dekat sikit. Kemudian ketuklah pintu, bagi makanan tu tangan ke tangan, depan-depan. Dah tak apalah, masuk ke dapur. Akhirnya berzinalah dengan dia, gadis tu berzina dengan rahib tersebut, mengandung, dapat anak. Akhirnya dah dapat tahu dah raja nak balik daripada perang zaman dulu, makan masa bulan-bulan, tahun-tahun. Bila dapat khabar adik-beradik perempuan ni nak balik daripada perang bersama dengan raja, maka dia pun bunuh budak perempuan tersebut. Bila adik lelaki abang ti balik, dia bagi tahu adik kamu ni tak sihat, jatuh sakit dan mati. Aku dah kuburkan dia dah. Lalu syaitan ni masuk bisikkan pada adik-beradik 3 orang ni dalam tidur mereka. Dalam tidur mereka, sebenarnya adik kamu bukan mati sebab sakit, tapi mati sebab kena bunuh. Tiga-tiga dapat mimpi yang sama. Akhirnya mereka tersedar. Mereka pergi balik jumpa rahib tu. Dalam mimpi tersebut mereka diberitahu juga, adik kamu sebenarnya kubur dia kat sini. Jadi mereka pergi korek, jumpa rangka tulang. Tahulah mereka bahawa
jumpa rangka tulang, apa budak perempuan tu bersama dengan budak kecil, anak janin. Maka tahulah mereka bahawa adik mereka ni bukan sebab mati sebab sakit, tapi mati sebab kena bunuh dengan rahib. Tu kisah ringkasan kisah yang diceritakan. Kisah ni ada disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, betapa bahayanya muslihat iblis, laknatullahi alaih. Iblis akan cuba menjadikan kita ni makin lama makin dekat. Terutamanya kita di zaman kita sekarang ni lagi mudah nak berhubung, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dah boleh, dulu boleh tulis je. Kalau dulu message boleh bermesej, sekarang ni boleh emoji dah pula. Tunjukkan perasaan, muka, mimik muka. Jadi hati-hatilah. Kalau setakat nak bermesej benda-benda penting tak ada masalah. Tapi bila dah tunjuk emoji, love dan sebagainya, dah mula dah tu. Dah mula dah. Jadi tu semuanya perangkap beritan tipu daya iblis kepada kita semua. Bahkan zaman kita ni sekarang ni ada aplikasi untuk cari pasangan pula. Aplikasi yang budak-budak muda duk pakai sekarang ni. Nak cari pasangan. Bukan kata laman web cari jodoh tu, tak. Ni aplikasi khas. Semata-mata nak cari pasangan, nak bercakap, nak berdating. Wala'iyadzubillah. Jadi zaman kita sekarang ni kena berhati-hati. Jangan sampai kita jadi macam yang kecoh baru ni, viral baru ni, saya ada suami tapi dalam masa yang sama saya ada 8 orang boyfriend. Boleh dia cakap macam tu. Saya ada suami tapi dalam masa yang sama saya pun ada 8 orang boyfriend. Yang suami pula ada isteri dah, tapi dalam masa sama ada kekasih-kekasih gelap. Yang tak terkira ramainya. Wala'iyadzubillah. Jadi tu semuanya beritan tipu daya iblis dan syaitan. Jadi sekarang itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.